الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sambung pengajian kita bab yang ke 27. Bab man jama'a as-sadaqata wa a'mal al-bir. Ini bab orang yang menghimpunkan, menggabungkan antara sedekah dan amal-amal kebaikan yang lain. Hadis 606. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair faman kana min ahli as-salah du'iya min babis salah wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli as-siyam du'iya min babi rayyan wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'a min tilkal abwabi min darurah fa hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membelanjakan dua pasang di jalan Allah Ta'ala, maka dia disuruh daripada pintu syurga. Jadi hadis ni menceritakan kepada kita bahawa galakan daripada Nabi SAW supaya kita bersedekah ni ataupun infak fi sabilillah, mana bui tu dengan pasangan lah, biar cukup. Kalau kata dua ekor kambing, dua ekor kuda ataupun dua ekor hemar, unta dan sebagainya, biar pasal, biar lengkap. Kalau kita kata nak bagi, kita kata kecek lah, nak bagi pinggan, sekali dengan sudu gerpu dia tak. Kalau kita nak bagi cawan, sekali dengan piring dia, periuk, sekali dengan tudung dia, biar lengkap. Kalau kasut, sekali dengan stokin dia, mana biar sempurna. Kalau kata nak macam kita bagi hadiah orang nikah tu, cadar tak, biar sekali dengan selimut ke, dengan sarung batal ke, itu Nabi SAW menghendaki supaya kita beri gapo ni dalam keadaan sempurna. Tidak kata tu orang yang menerima tadi serba salah, kena cari pula gu dia. Dan setiap nudia, maka dia akan dipanggil daripada pintu syurga. Dia akan disuruh. Maknanya dia yang begitu istimewa ni melakukan infak fi sabilillah ataupun fi sabilillah, maka dia disuruh daripada pintu syurga, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan, yakni kebaikan yang besar. Maka sesiapa daripada ahli semaya, maka dia dipanggil daripada pintu semaya. Sesiapa yang
terdiri daripada ahli jihad, maka dia dipanggil daripada pintu jihad. Sesiapa yang terdiri daripada ahli puasa, maka dia disuruh daripada pintu rayyan. Dan sesiapa daripada ahli sedekah, maka dia dipanggil daripada pintu sedekah. Jadi Nabi SAW selain daripada menyebut kelebihan orang yang infak tadi, Nabi SAW menyebut juga amalan-amalan lain supaya orang beriman ni ada juga, bukan setakat infak fi sabilillah. Jadi Nabi SAW bersabda, sesiapa daripada ahli sembahyang, maka dia diseru daripada pintu sembahyang. Jadi yang kita baca tadi, jihad ada pintu dia, sembahyang ada pintu dia, puasa ada pintu dia, sedekah pun ada pintu dia. Yang dikatakan seorang tu ahli sembahyang, ahli jihad, ahli puasa ni, mana orang yang banyak melakukan amalan-amalan tadi. Jadi banyak di situ dengan erti dia melakukan perkara-perkara sunat. Sebab kalau kata ahli, dia khusus lah. Kalau kita beli supermarket pun dia dekat ahli dah, dia ada diskaun. Jadi nak jadi ahli tu dia ada syarat-syarat dia lah. Begitu juga kita ni nak dipanggil, orang panggil kita ni bukan guru kita, bukan saing kita, mana Allah Ta'ala ataupun para malaikat, yang malaikat boleh panggil tu ada pengesahan dari Allah Ta'ala. Hukum mana pun pengesahan, maknanya layak ke tidak kita ni dipanggil sebagai ahli sesuatu ibadat ini, mana Allah Ta'ala mengesah pengakuan daripada Allah Ta'ala. Jadi alim ulama mengatakan kepada kita bahawa seperti Imam Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi kata, ahli sembahyang ni makna orang yang banyak melakukan sembahyang sunat. Kalau kata sembahyang fardu ni, dia tak boleh lebih. Kalau maghrib sekali tu cukup lah, lepaslah tanggungjawab. Lepas tu kita harap Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahala yang sempurna, dia terima. Kalau kita nak sembahyang 20 kali sembahyang maghrib, tidak sunnah lah. Kalau adanya sunnah, lepas kita sembahyang fardu, sembahyang sunat. Bukan kata ulang sembahyang yang sama berapa kali. Jadi kalau kata sembahyang fardu, kalau dia memperbanyakkan sembahyang fardu, dia tidak ada makna. Dan atas setiap orang memang dituntut dia sembahyang fardu ni. Jadi bila begitu, waktu dia tak kira. Dia tidak kira sebagai ahli sembahyang. Yang dikira sebagai ahli sembahyang ni adalah orang yang memperbanyakkan sembahyang sunat. Ataupun boleh juga kita kata orang tu sembahyang fardu, mana sembahyang dia dengan sempurna. Dan tentu sekali tak sama sembahyang orang tu dengan sembahyang orang ni. Bila mana orang tu sembahyang dengan berjemaah, dengan khusyuk, dia mari sebelum azan dia laungkan, dia menunggu sah yang pertama, tidak gaduh kelik. Tu benda yang berbeza antara sama-sama kita ni, walaupun mari berjemaah belaka, akad takbir sekali ngeti imam, wisalah sekali ngeti imam, tapi ada benda-benda yang membezakan. Keikhlasan, khusyuk, lepas tu kefahaman kita, penghayatan kita terhadap apa yang kita baca, itu semua tu dia diambil kira belaka. Itu maknanya sembahyang ia sempurna, iqamatus salah. Jadi kalau ahli sembahyang dipanggil daripada pintu sembahyang, dia sebagai ahli syurga, maka orang yang meninggalkan sembahyang, mana kena ingat jugalah, bila syurga tak panggil dia tidak sebagai ahli syurga, maka orang panggil siapa dia? Penjaga neraka panggil. Wahai orang sekian-sekian tak sembahyang, wahai orang tidak puasa, tidak zakat, hak tu akan panggil pula kita. Pintu neraka akan jemput panggil kita. Kemudian sesiapa yang dari kalangan ahli jihad, dia dipanggil daripada pintu jihad, mana dia perang semacam.
dia sentiasa menyahut seruan negara bila mana perlu kepada jihad lah. Maka dia sentiasa menyahut. Dia pergi tu maknanya dia mengorbankan harta benda dia juga, dengan diri dia dan harta benda dia juga. Maka layaklah dia dipanggil ahli jihad. Begitu juga orang yang ahli puasa, orang yang memperbanyakkan puasa, memperbanyakkan puasa sunat. Jadi nak jadi ahli puasa ni dia kena memperbanyakkan puasa. Dan puasa ni bukan kata puasa nak nari, tak boleh juga tu. Sebab menyalahi, tidak sunnah. Walaupun Nabi puasa juga. Kalau Nabi memberi kebenaran kepada kita orang beriman ni, hak paling tinggi sekali adalah puasa Nabi Daud, tak lebih. Walaupun pernah diminta oleh sahabat, dia nak puasa 2 hari selang sehari, 2 hari puasa sehari tak puasa. Nabi kata tak boleh. Kalau seorang tu puasa 2 hari selang sehari, itu dipanggil, itu dikira 2/3 daripada sebulan tu dia habis dengan puasa. Sedangkan Nabi Daud puasa 11 hari. Tetapi dia bila dipanggil berjihad, pergi perang, dia tak lemah. Mana yang apa? Biasanya orang puasa ni dia akan lemah, dia akan kurus, dia akan cekung. Sebab puasa tu kita pun boleh tengok kalau kata puasa tu dah kurus sikit apa. Lepas puasa tu takut dengan raya haji pula gak, hari-hari makan daging dah. Mulalah cari baju-baju hok apa besar sikit. Jadi orang ahli puasa ni maknanya orang yang memperbanyakkan puasa, dan dia puasa pada hari ia tepatlah. Dan masalah puasa ni, dia ada hari yang dianjurkan oleh Nabi, seperti 9 Muharram, 10 Muharram, 9 Zulhijjah. Dan termasuk juga daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zulhijjah boleh puasa juga. Walaupun tidak disebutkan secara khusus, tapi kita boleh puasa juga. Sebab itu adalah hari-hari yang amalan soleh itu paling disukai oleh Allah SWT. Sehingga jihad pada waktu itu tak boleh lawan amal kebaikan yang dikerjakan pada waktu itu. Sebab nak jihad macam mana bulan Zulhijjah, sebab bulan-bulan haram, hari perang. Sebab perjalanan orang Islam pada waktu itu nak menuju pada Mekah. Jadi Allah Ta'ala menghendaki ada 4 bulan haram perang ni, mana tak boleh berjihad, ganti dengan amal lain. Nak supaya perjalanan untuk sampai ke tanah haram untuk menunaikan haji itu selamat. Jadi dia ada hari-hari dia. Hari 10, 11, 12, 13 tak boleh puasa. Itu panggil hari nahar, hari makan minum, hari sembelih korban, tak boleh puasa. Hari raya. Cuma hak maring dulu tu ada. Tapi hak ni kelebihan barulah, baru tu kelebihan. Tak tahulah mimpi bila. Ada kelebihan kononnya puasa awal tahun dengan puasa akhir tahun. Biar takut dia kata. Kalau seorang tu puasa, mana kita kata kebiasaan dia puasa, sebab hari tu jatuh hari tu hari Senin ke dah, ataupun hari Selasa, hari Khamis nak puasa, tak ada masalah. Tapi kalau dia menganggap bahawa khusus 1 Muharram ada kelebihan, 29 Zulhijjah ada kelebihan, itu salah, tak ada. Kalau kita belajar dalam kitab hadis, kalau kitab fiqh, kalau tak ada menyebut kelebihan puasa secara khusus 1 Muharram dan hari terakhir Zulhijjah, tak ada. Walau bagaimanapun puasa dalam bulan haram ni dianjurkan, tapi tidak semestinya kita pergi tuju tarikh 1 Hijrah. Tak ada. Sebab itulah kita kena nak puasa pun kena tepat. Bukan suka-suka kita puasa. Jadi orang yang daripada ahli puasa,
maka dia dipanggil daripada pintu Rayyan. Dinamakan pintu Rayyan, tidak dinamakan pintu puasa. Sebab apa? Sebab Rayyan ni dengan makna puas minum air. Puas minum air. Maknanya orang ni dia tidak akan dahaga. Sebab apa? Sebab dulu di dunia, oleh kerana dia ahli puasa ni, banyaklah dia menghabiskan hari-hari dalam hidup dia tu dengan dahaga, kering tekuk semacam. Kerana apa? Kerana puasa. Kerana tujuan dia nak mendidik jiwa, nak membersihkan hati. Kemudian orang daripada ahli sedekah dipanggil daripada pintu sedekah. Orang yang memperbanyakkan sedekah ni, pada dia dipanggil sebagai ahli sedekah, lalu dia diseru dalam syurga nanti masuk melalui pintu sedekah. Jadi di sini kalau kita tengok ada 4 lah. Ada 4 pintu ni. Sebenarnya dalam hadis-hadis yang lain ada beberapa pintu lagi. Ada beberapa pintu lagi yang dipanggil. Maknanya ni pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad. Dia ada beberapa pintu lagi. Antaranya pintu apa? Pintu babul ghais, babu al-kazimin al-ghais wal 'afina 'anil nas. Dia ada pintu orang yang menahan diri daripada marah pada orang lain, dia orang yang memaafkan. Mana dia nak marah kat orang tapi dia tahan. Bukan gaduh pongoh. Tak. Orang hang sikit tak boleh. Orang tak gitu dia pun panjang. Tu maknanya baik-baik lah. Tidak menahan kemarahan. Kalau kita orang hang tu kita pun akak tangan. Tanda minta maaf. Tak. Tidak kata akak jari tengah. Itu kita tahan diri daripada kemarahan. Satu lagi dipanggil babul mutawakkilin. Bab orang yang bertawakal. Pintu orang yang bertawakal, maknanya orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah SWT. Dan orang-orang tawakal ni dia akan masuk syurga tanpa hisab. Itu beberapa pintu. Kemudian Abu Bakar bila dia dengar hadis ni, dia berkata, "Ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah." Maknanya aku rela ni untuk mendapat penjelasan daripada engkau ini, aku rela tebus diri aku dan diri bapaku dan ibuku untuk engkau wahai Rasulullah. Ma'alaman du'ya min tilkal abwabi min darurah. Mana tak perlu seorang tu, maknanya apa perlu seseorang tu dipanggil daripada ke semua pintu-pintu. Jadi adakah sesiapa yang dipanggil daripada semua pintu tadi? Maknanya kalau mengikut Abu Bakar ni, iaitu hak penting kepada kita masuk syurga. Dia boleh masuk syurga ni ikutlah pintu mana, asal boleh duduk dalam. Tapi hadis ni nak memberitahu pada kita pintu-pintu tertentu ni mana menandakan keistimewaan, menandakan kepada amal yang kita buat. Dan biasanya dalam kaedah ni Allah Ta'ala akan membeza-bezakan setiap daripada kita ni mengikut darjat kesusahan dia di dunia, pengorbanan dia, perjuangan dia di dunia dahulu semasa dia hidup. Maka sebab itulah di kalangan Rasul sendiri pun tak sama. Ada Rasul ulul azmi, tak. Begitu ada sahabat pun tak sama. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Tak sama. Sahabat yang infak sebelum daripada Fatah Mekah dan sahabat yang infak selepas. As-sabiqunal awwalun tak sama. Dengan orang Islam kemudian. Walaupun mereka ni sama-sama sahabat. Ashabul Badri, sahabat peperangan Badar, tak sama. Jadi dipanggil ahli syurga ni mengikut pintu masing-masing itu adalah kerana keistimewaan yang ada pada mereka tak ada pada orang lain. Atas dunia ni dah kita pun buat kira lagu ni juga. Dah. Kalau kita kata kita ni jemputan untuk ke satu majlis, dah kena duduk dalam dewan.
Dia ada pintu kan, pintu depan, pintu belakang. VIP dia ada pintu dia. Dah. Kalau kita ni VIP, kedatangan kita tu majlis mana dah? Mengalu-alukan ketibaan yang amat berbahagia. Tuan sekalian. Dah. Mana kalau kita div, tetamu istimewa, VIP, nama kita tu dipanggil. Kalau kita orang biasa ni, dah, ni sekak kau jaga, ada kak kau tak? Gelabah kita, tinggallah gapalah, dah. Dia pula ambil kak kita, tengok dalam senarai tu ada ke tidak. Kalau tak ada, memang baliklah, kena pergi cari kedai lain. Tak boleh duduk dalam majlis tu. Jadi kalau orang tu lepas, boleh tunjuk kad, boleh masuk, suka dah dia. Sebab dia boleh masuk majlis ke nama di mana bagi dia boleh masuk dalam majlis tu satu kita kata kelebihan lah. Tapi kalau orang tu tetamu istimewa, kedatangan dia tu pengacara tu kena umum, kena orang lain pun kena bangun hormat menyambut ketibaan dia. Tu kalau kata dif terhormat. Jadi orang yang istimewa ni lagu itulah sambutan untuk dia. Walaupun masing-masing tu boleh masuk, boleh berada dalam majlis, ataupun orang ahli syurga ni boleh masuk dalam syurga, tetapi hak dipanggil tu lebih istimewa. Dipanggil dengan pintu pintu khusus ni pada satu keistimewaan. Kemudian Abu Bakar tanya, adakah sesiapa yang dipanggil daripada semua pintu tu? Maknanya tak kira lah. Ada. Orang yang mana di semua pintu syurga tu panggil dia, nak berebut, nak minta dia masuk ikut dia. Nabi SAW kata, "Naam, ya ada, aku berharap engkau lah." Jadi hak Nabi harap ni dah kenalah dengan sifat Abu Bakar. Sebab apa? Sebab dalam hadis Muslim pernah Nabi SAW tanya, hari ni siapakah yang ada ziarah orang sakit? Dah. Abu Bakar kat tangan, saya Rasulullah. Hari ni siapakah yang ada bersedekah? Dia kat tangan Abu Bakar. Hari ni adakah siapa yang mengiringi jenazah? Abu Bakar kat tangan. Maknanya dalam semua bentuk amal kebaikan itu disertai oleh Abu Bakar. Maka bila begitu layaklah dia untuk syurga tu panggil melalui pintu-pintu tertentu. Kerana apa? Kerana pada diri dia tu ada mengandungi semua jenis-jenis amal soleh, amal kebaikan. Kemudian ada satu lagi lebih kurang lagu tu jugalah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'ahu khazanatul jannah. Sesiapa yang membelanjakan dengan sepasang-sepasang di jalan Allah Ta'ala, maka penjaga syurga akan memanggilnya. Kullu khazanati bab, setiap penjaga panggil belaka. Maknanya dengan penuh penghormatan lah. Ai fulu halumma, wahai si fulan, mari. Mari silakan. Qala Abu Bakr, ya Rasulullah, zaka allazi la tawan alaihi. Mana itu adalah orang yang tidak mengapa kepadanya untuk dia masuk ataupun pilih mana-mana pintu dia nak. Ikut suka dia lah. Maknanya orang yang begitu istimewa ni pakak panggil. Dah. Kita bukan setakat dapat jadi ahli majlis dah. Orang panggil belakang kita ni kita suka. Kita pergi kedai pun mari panggil kita, mari masuk kedai kita dah. Pakak panggil, kita rasa habis pitih aku hari ni. Dah. Tapi kita bila masuk kedai tak apa dah. Dah. Orang tak panggil lah kedai dia tu, sesat dah. Maknanya tak ada masalah. Kalau dia tak puas hati kedai ni, boleh tubik masuk kedai lain. Maknanya setara kita nak berhabis pitih pun kita rasa begitu mulianya kita bila tuan kedai tu pakak panggil kita. Jadi Nabi SAW bersabda, aku berharap engkau menjadi
inni la arju an takuna minhum, aku berharap engkau tu daripada orang yang begitu, yakni orang yang semua penjaga syurga tu panggil. Dan bila Nabi sebut kelebihan ni, maka kita kena ingatlah dia ada lawan dia tu. Orang yang meninggalkan semaya, orang yang meninggalkan puasa, orang yang meninggalkan zakat, penjaga neraka akan panggil pula. Dia gitulah. Kemudian babul hasi 'alal infaq wa karahatil ihsa'. Ini bab gesaan supaya infak dan larangan daripada berkira-kira, hitung sangat. Hadithu Asma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anfiqi wa la tuhsi fayusi Allahu alayki wa la tu'i fayu'i Allahu alayki. Daripada Asma, yakni binti Abi Bakrin. Sesuai imam hadis kita ni, lepas daripada hadis tentang Abu Bakar, dia ramai hadis tentang daripada Asma anak Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau membelanjakan harta, yakni di jalan Allah, wala tuhsi, dan janganlah kamu berkira bila sangat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bila pula kepada kamu, yakni pemberian dia, pemberian kamu kepada orang lain, jangan buat kira sangatlah. Nanti Allah Taala kira pula untuk dia beri kepada kamu. Jadi makna hadis ni macam mana Allah Ta'ala buat kira ni, mana dia tidak mendapat keutamaan ataupun tidak mendapat taufik untuk infak pada masa akan datang. Sebab kalau orang tu dia kira kita tolong dah, dia duk bila bila dia suruh banyak. Bila dia suruh banyak, kata padahlah padahlah cukup dia kata. Mana kalau kita kira sangat, sebab sifat orang bakhil ni, bila dia buat kebajikan, dia suruh banyak, dia tak asyik dah. Kira sangat. Jadi kalau seseorang tu terlalu berkira-kira, maka Allah Ta'ala berkira-kira juga untuk beri pahala kepada orang itu, untuk Allah Ta'ala beri taufik dia akan infak pada masa akan datang. Jadi sebab itulah Nabi larang, sebab pesing jiwa manusia ni, kalau dia banyak bersedekah, dia rasa cukup. Bila dia rasa cukup, berhentilah, habislah. Tunggu semula pula, tunggu gaji masuk ke, dah masuk bulan baru ke. Ada juga kata Imam Nawawi, larangan ni supaya seseorang tu tidak menghentikan infak dia. Sebab apa? Sebab infak dia tu akan terputus bila dia kira. Dia kira banyak dah. Jadi dia tak infak lah akan datang. Dan larangan ni supaya seseorang tu dapat menjaga diri dia tu daripada sifat bakhil. Jadi bila bakhil, maka tidak ada lagi infak daripada dia. Maka bila begitu, Allah Ta'ala tidak memberi taufik kepada dia untuk infak. Dan dalam masa yang sama juga, kemungkinan rezeki dia tu disempitkan oleh Allah Ta'ala. Berkira sangat. Kita nak nampak lagu mana? Contoh mudah lah. Kalau orang jenis pasal kira ni tak, bukan bak sedekah, bak jual, bak nego. Kalau kira sangat, orang tak apa nak dah pergi. Dah. Kira 13 hias 10 sen. 13 hias 10 sen. Dah. Orang tu cari 10 sen. Tak ada. Dia nak cegak. Tunggu, nanti kita cari 10 sen. Nanti metah nak ambil dari kereta. Dah. Pergi ambil 13 hias 10 sen boleh. Dah. Kalau orang jenis loket kat, dia kata cari kedai lain lah, dah 10 sen kira. Dah macam supermarket lah. Dah supermarket tak apalah, dia pakai sistem, dia nak tengok keluar masuk harga barang jualan tu, dia ada dalam sistem dia. Kalau bawa kedai lebih kurang lagu ni, kita segi token dah. Kalau berkira kat 10 sen 20 sen kira, tak ada diskaun dah, payah. Tapi kalau orang tu berapa? Beli
57 jam, 50 jam sudahlah awak muda. Dah. Jadi orang hok jadi pelanggan tadi, boleh mari pula dah ni. Beres. Ada. Maknanya kalau dia katalah hok biasa dia makan nasi lauk sebuku, dah. Air tes cawan, ambil kuih sikit. Dia nak ambil kuih lebih sikit tak apa. Maknanya hok ni kemungkinan tak kena cah. Takut termasuk hok 2-3 ya tu. Dah. Jadi itu makna cara nego. Jangan berkira. Jadi bab nego pun lagu tu juga. Bab sedekah pun lebih kurang lagu tu juga. Bila mana dalam bab memberi perkhidmatan kepada hamba-hamba Allah. Jangan buat kira. Setengah daripada kita ni nego dah. Cebok nasi lauk tu dah. Kira. Waktu lebih pula. Bubuh dah tiga sendu tu dah. Ujung cek waktu lebih pula. Dah. Tak boleh nega lagu tu. Dah tak boleh nega lagu tu. Dia salah bubuh kat biagi lah. Dah. Gak begas taruh mana dah. Kalau air tu kita tengok air besar dah, dia ambil lagi kopas bubuh. Boleh mari pula dah. Mana cara nego. Gak kopas orang tak kira dah benarnya. Orang tak ambil piti atas tu. Orang ambil isi tu kalau air kat lapar kak. Lapar isi je lah. Dah. Bawa tekak kaki. Orang tak kira dah. Cara nego. Mana jangan berkira. Jadi kalau kira sangat customer lagi. Begitu juga ni. Kita boleh faham berdasarkan pada hadis ni lah. Mana Nabi SAW menyebut pada kita, jangan kamu berkira dalam bab infak ni, nanti Allah Ta'ala buat kira juga pada kamu. Mana kita kena bermurah. Maknanya berakhlaklah dengan akhlak Allah. Allah Ta'ala maha pemurah, kita pun kena pemurah juga. Wala tu'i fayu'i Allahu alaiki. Dan janganlah kamu wi'a ni, maknanya terlalu menyimpan. Simpan tu ikat kemah kemih. Kalau kita ni big bitih lah, big bitih. Big bitih tu bukan kata bubuh dalam poket seluar ni, dalam poket boxer. Dalam. Dah. Kalau bubuh dalam baju tu baju pagoda dalam. Dalam. Bukan kata poket luar ni tu. Maknanya dia asalnya fayu'i ni, wi'a ni maknanya asalnya gereba tu ikat kemah kemih. Orang dulu kan dia simpan air dalam kulit kambing. Kirbah. Dia simpan air dalam kulit kambing. Dah. Dia akan ikat lah. Takut masuk binatang-binatang kau. Jadi kalau lah dia tu terlalu ketat sangat ikat, siapa orang nak minta air pun payah. Dah. Kalau kita botol kemah. Tak suruh orang buka tu. Tak. Jangan buat lagu tu. Maknanya duit yang kita ada ni, kita kena simpan pada tempat yang mudah diambil untuk mudah diberikan kepada orang lain. Jangan buat payah. Kemudian babul hasi ala sadaqah walau bil qalil. Bab gesaan supaya bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit ataupun tak seberapa. Wala tamtani' minal qalil ihtiqarihi, dan janganlah menegah diri daripada yang sedikit kerana menganggap remeh. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya nisa'ul muslimat la tahkiran najaratun li jaratiha walau firsan syatin. Wahai sekalian wanita muslimah, janganlah memandang janganlah seorang jiran itu memandang remeh untuk jirannya itu walaupun kaki kambing. Lagu mana? Mana kalau kita ni, maknanya Nabi tuju kepada jiran lah, perempuan ni. Mana kalau dia ada kaki kambing, dah. Dia jangan rasa dia nak kaki kambing ni. Dah. Ada siapa nak, jadi dia pun tak sedekah dah pada jiran dia. Mana dia boleh bersedekah juga. Kaki kambing ni orang panggil
kawarek tu. Dia ada sahur Kota Baru ke mana kali tu ada kedai kawarek, kaki kambing. Gak kaki ni kulit dia ya. Daging tak ada tapi boleh lah sera-sera kambing tu. Ada rega tu. Jadi walaupun tak ada isi, walaupun tidak shank tu, kita ni viral shank. Dah 80 riyal nasi Arab betih kambing beli, ni hak kaki bawah tu tak ada tu. Dekat dengan kasut dia tu. Dah. Jadi hak tu pun kita boleh bersedekah. Bukan wi tu saja, kita wi lah. Kalau masak tu Nabi sebut lebih kuah. Pabubuh lah sayur-sayur tu. Sepodalca lah. Daging tak belah mana penuh dengan terung. Ubi ketan, tomato dah, kacamio. Tapi lah ni sayur bagi mahal belaka. Maknanya untuk seseorang itu bersedekah kepada jiran dia tu tak perlu donati ayam percik. Dah. Kalau kaki kambing tak apa dah. Kalau kaki ayam ke mana? Kena pandai-pandai baca lah. Dah. Kena tengok. Kaki ayam lah ke mana? Mungkin bagi setengah ayam, kaki ayam dah. Dia rasa itulah kena orang ni ngembel sikit kak. Dah. Tapi bagi ada rega kalau pandai buat khabu kaki ayam. Dah, macam-macam. Maknanya di sini bukan masalah benda tu sendiri. Nabi SAW nak memberitahu kalau kita ada sesuatu yang dapat dikongsi untuk jiran kita, kita bagilah. Ondel-ondel ko, dah, teri mandi ko, sagopa ko, tak apa dah. Kita bagi. Muka doa buka puasa setara mana sangat. Dah. Kita bagi tukar. Jadi di situ Nabi SAW menganjurkan supaya seorang itu bertukar-tukar hadiah. Dalam hadis pada sebut tahadau tahabu, atau kamakot. Dalam kamu saling memberi hadiah maka akan timbul dalam diri sesama kamu ni rasa kasih sayang. Cuma janganlah kita ni ambil kesempatan jaga lebih. Dah. Kita bagi ondel-ondel. Dah. Agak-agak jiran kita ni balas dengan gapo? Bagi mahal. Khutu buku besar. Janganlah. Ataupun kita bagi khutu buku besar. Tak. Dia balas dengan kita. Tak tahulah. Kabu ucap ekor. Tak. Kata tak padan. Tak boleh lah. Sebab dia hak masuk dia tu ada. Kita jumpa mata, kecek, ada pertukaran apa semua. Hak tu pentingnya gap hak dibagi tu tak kira mana sangat. Sebagai wak bewah lah. Kalau dulu bunyi laksa kak, kita pandai remeh. Dah, laksa lah. Dia bewah. Dah. Hak pentingnya dia tu menyambut menantu ataupun dia nikah anak dia. Dah. Ikutlah laksa kau gapo kau. Hak penting jumpa. Tapi lah ni ada bola kawah lagi, laksa lagi. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menggesa kepada wanita. Jadi bukan setakat wanita saja, orang lelaki pun lagu tu juga. Dah. Maknanya untuk bersedekah ni tidak semestinya benda tu terlalu mahal. Orang kata apa dah? Banyak tu dah. Banyak tu tanda ada. Dah. Kalau kata sikit terbelah mana ni tanda ingat. Gitulah. Maknanya kita kena faham. Dah. Orang banyak pada kita tu bukan kata dia tu kaya benar dak. Mana ada lah, boleh lah nak bagi sikit seorang rasa dak. Kalau sikit pun maknanya ingat, maknanya dia ingat kita walaupun dia tak sagupa ya dak. Tapi dia ingat. Tu maksud dia tu mahabbah. Ada berkasih sayang. Kemudian bab berikut ni berkenaan dengan 7 golongan yang mendapat perlindungan di bawah bayangan Allah SWT di hari akhirat nanti. Jadi setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT, apa yang salah dan silap tu daripada kekurangan di gambar. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.